Assalamualaikum semua. Minta maaf sebab menunggu lama. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Nadiatul Balkis. Selaku moderator hari ini. Kami dari kelas Pendidikan Islam 4, semester 4 LPG Kampus Rahman. Jadi kami semua akan menemubual Cikgu Ayuni berkenaan dengan kesan kesedaran kepelbagaian sosial budaya dari aspek bahasa dan juga struktur sosial ke arah pembentukan etika murid yang seimbang dan PDP yang bermakna. Jadi sebelum kami mulakan temubual bersama Cikgu, bolehkah Cikgu ceritakan terlebih dahulu serba sedikit latar belakang Cikgu dan juga pengalaman mengajar Cikgu semasa di sekolah? Okey, Assalamualaikum. Semua boleh dengar tak suara saya? Sebab saya tak test lagi saya punya ni. Boleh cikgu. Boleh Cikgu. Okey, jap saya present screen teruslah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ayuni binti Muhammad Jahari. Awak boleh panggil saya Kak Yuni je. Ke kita kena perlu formal juga? Boleh je mana-mana. Okey, so kita santai je sebab kita pun start pukul 3. Jadi kita santai, saya akan bahasakan saya Kak Yuni. Jadi hari ni saya diberi tajuk kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Okey, jadi saya terangkan biodata saya. Nama saya Quratul Ayuni binti Muhammad Jahari dan saya pemegang ijazah sarjana muda perguruan kelas pertama bagi subjek reka bentuk dan teknologi. Dan awak boleh tengok saya lepasan PSMP Jun 2015, maksudnya saya baru bekerja selama 1 tahun. Jadi saya punya pengalaman ni mungkin tak banyak pun, tapi saya akan cuba usahakan untuk menjawab soalan-soalan awak. Dan saya dulu major RBT dan minor saya ialah Bahasa Melayu. Jadi sekarang saya mengajar di SK Bandar Baru Selayang 2, sekolah yang atas bukit dan merupakan sekolah elit. Sebenarnya sekolah tu tak digelar sekolah elit, tapi dia punya suasana tu sekolah elit sebab awak takkan, sekolah saya tak ada seorang budak pun naik basikal. Tak ada, sebab sekolah saya tu dia atas bukit. Jadi bila parents hantar anak murid ke apa semua ke, mereka akan sama ada naik kereta, naik motor atau van, dan budak tak akan pernah turun ke bawah, turun bukit tu sebab dia takut lah sebab atas bukit kan tinggi. Jadi itu merupakan salah satu sebab sekolah ni dikenali sebagai sekolah elit, sebab parents-parents yang elit yang biasanya susah nak ambil anak awal, dia akan pastikan anak dia usaha untuk masuk sekolah ni. Okey, itu saya cerita persekitaran sekolah saya dahulu. Okey, jadi itu saja. Ada apa-apa lagi nak tahu? Tak ada? Okey, boleh cakap tu. Okey, jadi saya diberi soalan sebanyak 16 ke 15? 16 kan? 16 ke 17? 16. 16 soalan. Dan saya diberitahu mula-mula saya dijanjikan 10 soalan. Jadi terkejut sebab ada tambahan 6 soalan lagi. Tapi tak apa. Saya akan cuba jawab. Okey, jadi dalam 16 soalan tu dia terbagi pada 3, kata saya tak silap, iaitu kesan kepelbagaian sosial budaya daripada aspek PDP bermakna. Yang kedua untuk aspek bahasa, yang ketiga untuk aspek keseimbangan etika murid. Okey, jadi saya akan jawab one by one Sekejap. Mana dia punya ni? Okey.
Okey. Okey, soalan pertama dia, bagaimanakah struktur sosial dapat memberi kesan terhadap gaya pemikiran murid semasa di dalam dan di luar kelas? Okey, kalau untuk yang ni, bagi saya, sebelum tu kita kena tahu dululah struktur sosial. Jadi, saya nak tanya, saya nak tanya Mio. Oh, Mio. Apa yang awak faham dengan struktur sosial? Terkejut kau kan tanya. Ya, saya. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial. Sudah. Apa? Apa yang saya faham daripada struktur sosial ni adalah macam mana kita bergaul. Sudah. Berkomunikasi. Mio, kau tak ikhlas Mio. Dia kata struktur sosial tu ialah komunikasi. Mungkin betul. Okey, jadi untuk pada pandangan saya dan bacaan saya, struktur sosial ni dia terbagi kepada dua cara untuk kita tengok. Cara pertama ialah melalui tahap dan cara kedua melalui budaya. Maksud budaya kat sini ialah fungsi dan adat. Kena suku, bangsa, golongan, kelompok dia. Kalau tahap ni mengikut dia punya pekerjaan, dia punya daya fikiran, dia punya tingkat pendidikan. Jadi, soalan ni bagi saya dia open. Jadi, saya akan pun jawab secara open lah, tak menjurus. Okey, jadi pada pandangan saya, high salary parents akan melahirkan high need student. Okey, jadi awak boleh take note maksudnya, parents yang bergaji besar, kebiasaannya dia akan menyebabkan murid tu high need. Maksudnya, kita kalau dalam sewaktu PDP sebenarnya budak-budak yang high need student ni dia tak mengganggu kita pun sebenarnya. Tapi dia akan mengganggu kita bila dia balik ke rumah. Contoh, dia balik-balik ke rumah tiba-tiba mak dia WhatsApp. Cikgu, kenapa anak saya duduk belakang? Dia kata tak nampak. Sedangkan anaknya nampak je. Tapi bila high salary parents ni dia banyak duit, kebiasaan dia banyak masa. So kita perlu anak dia tu dia akan jadi pemikiran anak dia tu apa-apa yang berlaku di sekolah apa semua parents dia perlu tahu dan take note benda tu. Okey, tu maksud dia high need student. Okey, dan contoh yang lain, contoh lagi, biasanya high salary parents ni biasanya kalau macam standard orang-orang kaya-kaya, kalau macam dekat kelas saya pernah ajar kelas 1 cemerlang. Lepas seminggu saya ajar kelas tu tiba-tiba ada apa namanya, ada kipas. Ada kipas dinding. So saya pelik lah. Saya tanya guru kelas dia, kenapa ada kipas kan? Dia kata sebab anak dia mengadu panas. So tu maksud saya. Jadi dia punya gaya pemikiran untuk anak-anak yang lahir daripada tingkat atau T20 ni, kini untuk anak-anak orang golongan orang kaya ni, benda-benda remeh, macam kita panas waktu belajar apa semua tu, akan mengganggu dia punya pembelajaran. Jadi setiap benda yang remeh tu tak dianggap sebagai satu masalah yang perlu diselesaikan. Dia berbeza dengan murid-murid yang kalau dia gaji yang parents dia gaji tak seberapa, benda-benda yang kecil-kecil ni dia dah boleh ignore benda tu. Okey. So, yang kedua, cara berfikir murid dipengaruhi cara berfikir ibu bapa. Okey, ni maksud dia, cara berfikir murid dipengaruhi cara berfikir ibu bapa ni maksudnya, macam mana parents tu nampakkan kita di mata murid. Maksudnya macam mana parents tu address kita sebagai guru di mata murid, murid akan layan kita macam tu. Kalau contohnya parents tu daripada keturunan daripada tingkat pendidikan yang baik dan mempunyai adab yang baik, dia address kita sebagai guru mengajar anak dia, jadi anak dia akan hormat kita dengan samalah. Jadi kesan dia terhadap gaya pemikiran murid ni, maksudnya dekat sini, murid yang lebih parents dia high salary ni, dia akan kita perlu lebih tengok dia. Sedangkan sepatutnya kita perlu bagi kita punya attention tu sama rata. Macam itulah maksudnya. Okey, jadi ada apa-apa soalan untuk yang ni?
Tak ada Okey, yang kedua, sejauh manakah status sosial murid menjadi halangan kepada guru dalam mewujudkan pembelajaran bermakna? Okey, sebelum tu saya nak tahu maksud pembelajaran bermakna ni apa yang awak faham? Farah Wahidah, apa yang awak faham dengan pembelajaran bermakna? Tiba-tiba macam masuk kelas kan? Apa? Pembelajaran bermakna ni pembelajaran Ha? yang berkesan sepanjang hayat dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian murid. Okey. Betul. Yang ni murid yang masuk kelas. Betul. Pembelajaran bermakna ni ialah cara murid untuk perolehi ilmu. Okey. Dan dia, tengok saya pun terpaksa study. Dan dia ni dihasilkan oleh Dr. Michael Fullan. Kan, Dr. Michael Fullan. Ya, macam yang Farah cakap tadi, ialah satu pembelajaran berkualiti yang akan melekat dengan kita sepanjang hayat. Okey, tu maksud pembelajaran bermakna. Jadi kita balik semula ke soalan tadi, ditanya sejauh manakah status sosial murid menjadi halangan kepada guru dalam mewujudkan pembelajaran bermakna. Jadi untuk soalan ni, saya akan menjawab dengan kaitan pada ciri-ciri dia. Sebab ciri-ciri pembelajaran bermakna ni, dia ada 6. Saya tulis 4 je. Yang pertama, berkaitan info baru dan info lama. Yang kedua, guru perlu pastikan isi PDP dianggap penting oleh murid. Yang ketiga, memastikan murid sentiasa bermotivasi. Oh, salah point pula. Okey, yang keempat, dia boleh diaplikasi dalam situasi lain. Dan yang kelima, dapatan PDP adalah hasil yang tahan lama. Okey. Jadi, status sosial murid menjadi halangan ni ialah macam yang pertama tu kan, berkaitan info baru dan info lama. Bila kita ada dua bangsa berbeza, contohnya macam kalau sekolah Bandar Baru Sayang 2 ni, dia hanya ada murid moral dia hanya murid Indian. Dia tak ada Chinese dan dia tak ramai, dalam 30 orang 20 orang je. Kini sekolah student 900, budak India 30. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan pembelajaran makna ini dicapai? Kita perlu tengok berkaitan info baru dan info lama tu. Info baru ni apa yang kita nak sampaikan, dan info lama ni dia akan jadi halangan sebab kita tak tahu info lama murid tu. Contohnya murid bangsa Melayu tak pernah sambut Deepawali. Murid bangsa India tak pernah sambut Hari Raya. Jadi itu ialah salah satu halangan dia untuk mendapatkan pembelajaran bermakna, sebab kita kena pastikan info lama tu sama ada info lama mereka sama atau kita perlu kaitkan satu sama lain. Walaupun dia berbeza, kita perlu kaitkan. Yang kedua, memastikan isi PDP dianggap penting. Okey, yang ni dia punya kekangan. Oh, sekejap saya betulkan saya duduk. Okey, ni dianggap kekangan juga sebab kita, contohlah kan, kita nak ajar murid tentang budaya. Bahasa Melayu tahun 1 ada tajuk kebudayaan dan ada tajuk tentang cara murid berpakaian untuk Deepawali, untuk sambut Chinese. So macam mana kita nak pastikan murid-murid yang tak menyambut hari perayaan tersebut merasakan benda tu penting. So tu antara halangan dia lah. Jadi waktu kita kat sini, waktu kita mengajar, kita kena convince diorang yang walaupun ni bukan salah satu benda yang ada dalam dia punya dia punya kehidupan, norma kehidupan, dia punya sambutan ke apa, tapi mereka perlu ambil tahu. Jadi kalau kita nak pastikan pembelajaran bermakna, yang kedua-dua ni kita perlu selesaikan. Sebab benda ni yang selalu menghalang. Dan yang ketiga, memastikan murid sentiasa bermotivasi. Okey, untuk bermotivasi ni kita tahulah bila dah jadi sosial dia lain, dia sama juga dengan contoh tadi. Bila dah sosial lain, macam mana kita nak pastikan budak-budak tu yang tak ada kaitan ni dengan ilmu baharu ni untuk sentiasa bermotivasi menerima ilmu tersebut. Sama dengan India dengan Melayu tadilah, macam mana budak Melayu nak terima yang kita nak ajar dia orang tentang budaya Deepawali. Contoh macam tu. Tak pun kita nak ajar dia tentang makanan kuih tradisional. Tahun 1 ada tajuk kuih tradisional. Macam mana kita nak
pastikan dekat dia orang yang kuih ni kuih tradisional yang Malaysia punya. Sedangkan dia orang tak pernah makan. Dia orang makan papadom je. Contoh. Okay. Yang India ni makan papadom je. Tak pernah makan onde-onde. Contoh. So macam mana kita nak pastikan bila murid belajar tu dia bermotivasi. So tu ialah antara halangan-halangan dia. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Okay, dah? Okey, satu C. Adakah kesan struktur sosial yang berbeza membentuk dinamika kumpulan bermasalah dalam bilik darjah yang boleh mengganggu untuk mencapai PDP yang berkesan? Okey, kenapa saya jawab tidak? Sebab dekat sekolah saya budak berlainan bangsa sikit. Maksudnya Indian dengan dia berapa persen? 10% je budak yang berbangsa lain. So dia tidak mengganggu pun kita punya PDP. Cumanya kalau melibatkan, kalau soal ni berdasarkan murid punya B40, M40, T20 tu, mungkin dia memberi kesan. Tapi kalau kita ajar tahap 1, tahap 2, dia tahap 1 dia tak ada efek pun sebenarnya. Kalau kita ajar sekolah menengah, mungkin benda ni beri efek. Sebab masa tu budak dah pandai nilai kawan-kawan sekeliling dia. Faham tak maksud saya? Sebab macam awak duduk maktab, awak dah boleh tahu kawan awak tu, pakai handbag ni kaya ke tak ke. So maybe beri kesan ke kan. Tapi kalau biasa sekolah rendah dia tak ada efek apa-apa. Sebab dia tak mengganggu perjalanan kita. Okay, so satu D. Adakah perbezaan struktur sosial memberi kesan terhadap sasiah atau tingkah laku murid kepada guru? Satu E. Adakah ibu bapa daripada status sosial yang berbeza dapat memberi bekerjasama kepada guru untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kelas? Okey, saya gabungkan dua-dua ni sebab kalau nombor satu ni, adakah perbezaan struktur sosial memberi kesan terhadap sasiah atau tingkah laku murid kepada guru ni? Sebabnya macam saya cakap yang soalan pertama sekali, dia bergantung kepada macam mana parents dia orang address kita guru kepada murid, kepada anak dia. Jadi bergantung kepada adab ibu bapa terhadap guru dan sekolah lah. Maksudnya ni pandangan peribadi saya lah. Kini kalau macam kita tengok parents tu dengan kita dia baik, dia dapat bekerjasama dengan anak dia pun kebiasaannya macam tu lah. Okey, ni contoh lah. Mungkin awak tak faham kot maksud saya, tapi saya cerita. Okey, ada satu sekolah, ni sekolah housemate saya. Masa tu PKP bulan 2 dengan bulan 3. PKP tahun lepas start bulan 3 kan. Lepas tu buka sekolah bulan 6. Jadi dia ni datang sekolah. Lepas tu dia tak siap kerja. Cikgu BI dia pun cubitlah dia. Cikgu BI cubit dia 15 orang. Masa tu 15 orang kena cubit. So dia balik, dia cakap dekat mak dia kena cubit. Lepas tu mak dia pun datang sekolah, seranglah cikgu tu, teacher tu tanya kenapa nak cubit anak saya tak siap kerja macam ni. Padahal ada anak cikgu seorang dekat kelas tu tak siap kerja, tak kena cubit pun. So dia macam nak isukan lah sebab teacher ni tak cubit pun anak yang cikgu sekolah ni. Padahal anak cikgu sekolah ni tak siap satu je. Anak dia pula daripada kerja yang bulan 2 sebelum PKP pun tak siap. So, disebabkan parents dia ni dah termalu sendiri, parents dia pun bawa anak dia pergi hospital. So, dia pun WhatsApp lah cikgu kelas. Cikgu kelas tu housemate sajalah. Dia WhatsApp, dia cakap, Cikgu Amirah, anak saya trauma sampai duduk ward sekarang, psikiatrik sebab dia dah trauma kena cubit lah. Macam tu. So, anak dia sekarang ni bila datang sekolah, anak dia dah tak kisah tak buat kerja sekolah. Sebab apa? Sebab kalau cikgu sentuh dia, mak dia datang backup. Okay, so sebab tu jawapan saya dia bergantung kepada adab ibu bapa terhadap guru dan sekolah. Kalau macam parents tu beradab dengan kita, anak-anak dia pun akan turut beradab dengan kita lah. Okay, jadi bagi jawapan ni, adakah ibu bapa daripada status sosial berbeza dapat bekerjasama? Bagi saya, ya. Mereka dapat kerjasama, tapi ada certain situation dia perlu bergantung kepada adab parents tersebutlah kepada guru. Okay. Jadi ni saya kaitkan dengan model pembelajaran bermakna. Okay, kenapa saya jawab adab ibu bapa terhadap guru? Sebab
Dalam pembelajaran bermakna, dia ada satu model pelibatan kan. So, kalau tengok kat sini kan, pembelajaran di rumah menggalakkan ibu bapa berinteraksi dengan kurikulum sekolah dan menjadikan rumah menjadi sekolah kedua kepada murid. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak dekat sini kebiasaannya kita akan ni untuk parents yang struktur sosial dia berdasarkan cara pertama iaitu perbezaan tahap. Tahap pendidikan atau kekayaan. Okey, pembelajaran yang ni untuk model pelibatan ni saya lebih untuk menjawab kepada tingkat pendidikan atau kekayaan sebab kalau jawab kepada bangsa dia tak menjawab sangat. Faham tak? So, saya tolong awak buat awak punya laporan terus. Okey, pembelajaran di rumah ni menggalakkan ibu bapa berinteraksi dengan kurikulum sekolah dan menjadikan rumah menjadi sekolah kedua ni. Awak rasa parents yang high paid salary ke yang tak ada yang apa ni tak bekerja yang boleh buat benda ni semua? Nusaibah. Oh, Nusaibah. Cuba jawab soalan saya. Awak rasa pembelajaran di rumah ni mudah dibuat oleh family yang background dia kaya ke ataupun yang biasa-biasa? Background kaya sih. Background kaya. Okey. Betul. Sebenarnya parents bila dia ada banyak duit, dia boleh beli walaupun dia busy, dia boleh beli masa orang lain. Faham tak? Maksudnya dia boleh beli masa dia punya helper. Maksudnya dia punya maid ataupun dia boleh hire tutor. So, pembelajaran untuk mendapatkan pembelajaran bermakna, pembelajaran tu perlu dibawa di rumah. Jadi ini masalah dia. Masalah dia kat sini ialah pembelajaran tu jadi tak bermakna bila pembelajaran tu hanya berada di sekolah. Bila sampai kat rumah, budak tak apply pun benda tu. Sebab parents pun tak tanya, adik belajar apa, kakak belajar apa. Okay, so tu menjawab soalan yang tadi. Dan ibu bapa turut sama mengambil bahagian dalam membuat keputusan. Okey, pembuat keputusan ni melibatkan kalau ada apa-apa aktiviti di sekolah lah. Okey, lepas tu sukarelawan sekolah melakukan pelibatan ibu bapa dalam apa jua aktiviti sekolah, komunikasi kepentingan ibu bapa berkomunikasi dengan sekolah dengan apa jua cara. Jadi yang ni, kalau awak nak jawab, awak boleh guna yang ni untuk masukkan sekali dekat soalan tadi. Okey, so kita dah masuk yang nombor 2, sosio budaya dan bahasa. Sebelum tu saya nak tunjukkan satu video. Video ni murid murid mana budak ni? Murid IPG Perempuan Melayu Melaka baru posting 2 minggu lepas. 2 minggu lepas budak pendidikan agama Islam dan dipostingkan di SJKT. Option agama posting ke SJKT. Masuk sekolah kena ajar bahasa Melayu. So sekejap saya Assalamualaikum. Ina tu biar Cikgu Zarifah, Cikgu Zarifah, dan nalagayrukin wartu. Okey. Dengar tak dia cakap apa tadi? Dia cakap India. Dia cakap India kan, tapi bunyi slang-slang Arab sebab dia option bahasa Arab. Sorry, bukan dia option agama, dia option bahasa Arab. Okey, jadi dia ni awak bayangkan awak posting tiba-tiba awak posting ke SJKT nak ajar agama tak ada budak Melayu. So jadi option dia kena ajar bahasa Melayu. Ajar bahasa Melayu budak tahun 2 yang tak tahu, tak kenal dan pun tak faham dan. Perkataan dan tu dia tak faham macam mana nak guna. Jadi last sekali dalam masa seminggu tu dia terpaksa belajar bahasa India untuk kenalkan diri. So ni mungkin awak pada masa akan datang. Macam itulah. Saja yang takutkan. Okey, jadi nombor 2 sebab kenapa saya tunjuk video tadi sebab saya nak kaitkan dengan sosial budaya serta bahasa kan. Jadi soalan nombor 2A, bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan oleh murid-murid sewaktu PDP dapat membantu pemahaman murid? Okey. Kalau yang macam ni, guru perlu tetapkan secara tegas bahasa yang murid-murid harus gunakan dalam kelas. Okey, contohnya saya bahasa Melayu, saya perlu tegas yang saya hanya guna bahasa Melayu. Tapi sebenarnya
Maaflah saya kalau kelangan saya memang macam membawang sikit. Sebenarnya tak. Kalau background dia Chinese atau Indian, dia masuk sekolah kebangsaan, dia tak ada masalah sebenarnya sebab parents Chinese dan Indian dia takkan hantar anak dia ke sekolah Melayu kalau anak dia tak boleh cakap Melayu. Kebiasaannya. Jadi awak tak payah risau kalau awak masuk kelas tiba-tiba ada 2 Chinese, seorang Indian. Tak payah risau. Tapi awak perlu risaukan kalau budak tu from education parents yang belajar dekat overseas yang guna English. Sebab apa? Budak yang guna English dan dah dan dia ada masalah, masalah kat sini sebab sekarang sebab awak belum pernah ke sekolah. Lepas ni kalau awak ke sekolah, awak akan jumpa yang budak-budak sekarang, anak-anak murid awak sekarang, diorang sangat taksub terhadap YouTube hingga menyebabkan English tu dia belajar daripada YouTube. Okey, jadi saya ada seorang murid. Seorang murid ni dia mak dia doktor, ayah dia saya tak tahu kerja apa, tapi nenek dia accountant pension. Bayangkan nenek dia accountant, nenek kita kerja apa weh? Macam tu. Nenek aku nelayan macam tu. Nenek dia accountant. Kau bayangkan nenek dia accountant. So, dia ni sangat-sangatlah speaking. Sampaikan nak pergi tandas ke apa, memang saya cakap kat dia, kalau awak tak cakap bahasa Melayu, awak tak pergi tandas. Lepas tu, dia tak pergi tandas, dia balik dia cerita dekat nenek dia, cikgu tak bagi pergi tandas. Pada muka aku. Macam itulah. So, maksudnya kat sini, sebenarnya memang guru perlu menetapkan secara tegas bahasa yang murid-murid harus gunakan dalam kelas. Jadi bila penggunaan bahasa tu murid-murid terpaksa cakap bahasa Melayu, jadi budak yang seorang tu last kali dia terpaksa cakap bahasa Melayu dengan saya dan saya baru tahu yang dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia boleh cakap bahasa Melayu, cuma dia memilih untuk tidak bercakap. Sebab apa? Sebab dia sendiri yang menolak benda tu. Dia sendiri, diri dia lah. Tapi kalau budak Chinese dengan Indian, macam-macam mana sekalipun, dia akan tetap cakap bahasa Melayu sebab dia nak kena berkawan dengan, sebab dia minoriti dalam kelas. Faham tak? So dia nak kawan dengan majoriti. Tapi kalau budak yang speaking English, budak lain terpaksa cakap English dengan dia. Sebab budak-budak lain, walaupun tahun 1, dia orang ada penyerapan bahasa Inggeris tu. Faham tak? Kena dia tahulah setakat nak tanya, you want it? Macam tu. Tak pun dia macam kalau contoh kan, kalau contohlah budak CA yang English tu dah gila-gila sangat, macam dah bising sangat, ganggu kelas sebab dia tak nak ikut pengajaran bahasa Melayu. Yang lain tu akan cakap, hey, keep quiet lah, I nak belajar. Macam tu, bolehlah sebut keep quiet. So maksudnya kat sini, guru perlu menetapkan secara tegas bahasa yang murid-murid harus gunakan dalam kelas. Jadi bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan oleh murid sewaktu PDP dapat membantu pemahaman murid tu, ialah guru sendiri yang perlu tetapkan yang bahasa apa yang nak guna. Sama juga macam kita belajar English. So murid yang kita yang tetapkan yang dia kena ajar, kena cakap BI. Sama juga bahasa Arab. Tapi bahasa Arab biasa kalau macam budak tahun 1, tahap 1, tahap 2, tahap 1 awak akan ni kan, tukar-tukar bahasa Arab dengan BM. Okey, 2B, apakah implikasi yang akan berlaku jika guru tak menggunakan bahasa standard dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Okey, yang pertama kita akan jawab dari segi pembelajaran bermakna tadilah. Maksudnya murid tak anggap bahasa tersebut penting. Tak sejajar dengan ciri-ciri pembelajaran bermakna. Ni sama macam yang kisah si budak A tadilah. Bila kita tak tegaskan untuk dia macam mana, nanti dia anggap bahasa tu tak penting. Jadi implikasinya macam tu. Budak anggap tak penting dan dia rasa tak ada keperluan nak belajar. Sama juga kalau macam bawa ajar bahasa Arab. Mungkin budak-budak tahun 1, tahun 2 dia tak rasa keperluan dia pun nak belajar bahasa Arab. Bukan dia nak pergi Mekah pun contoh. Bukan nak pergi Arab Saudi pun dia rasa macam tu. So dekat sini lah cikgu perlu terapkan yang bahasa tu penting untuk diorang. Sebab itulah kena guna bahasa standard. Okey, 2C. Apakah kesan utama yang dapat dilihat akibat kewujudan perbezaan bahasa dalam kalangan murid, khususnya dari aspek percakapan mereka semasa PDP berlangsung? Okey,
Kalau wujud perbezaan bahasa dan kalangan murid, biasanya murid ni dia sukar nak terima isi PDP lah. Sebabnya kalau contoh macam tadi lah, saya cakap bahasa Melayu, budak tu nak faham English je. Jadi dia sukar lah nak faham apa dia cakap. Dan kita sendirilah, cikgu sendiri, cikgu nak ajar bahasa Melayu tapi kena explain English dekat budak yang nak cakap English ni. Jadi dia akan menyebabkan murid yang nak belajar bahasa Melayu ni pun susah nak faham. Cikgu ni nak tanya, nak cerita apa sebenarnya. So, tu antara dia punya perbezaan antara kesan utama lah. Lepas tu, nombor 2, PDP tidak berlangsung mengikut timeline RPT. Okey, kalau awak pernah pergi PBS kan? Jadi, awak tahu yang kita ada DSKP, RPH, RPT. RPT ni ialah rancangan pengajaran tahunan. Maksud rancangan pengajaran tahunan ni, kita dah ada yang okey, minggu 1 kena ajar yang ni, minggu 2 kena ajar yang ni. Jadi kalau budak ni budak ni susah nak terima isi PDP sebab dia orang ni berbeza-beza tahap bahasa. Jadi last sekali kita ni terpaksa ikut budak. Kita tak ikut RPT. Bila kita terpaksa ikut budak, terlampau ikut budak, last sekali kita punya silibus tak habis. Okey. Yang ketiga ialah murid kurang bermotivasi. Okey, ni balik semula kepada pembelajaran bermakna tadilah. Maksudnya murid dia dah hilang minat dan fokus dia. Okey, apakah impak aktiviti PDP Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan Melayu? Okey. Ni saya ada dua pandangan, maksudnya berjaya dengan tak berjaya. Sebab apa? Sebab kalau saya ni seorang guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah Chinese atau Tamil, mungkin saya akan jawab lain lah. Tapi sebab saya seorang cikgu bahasa Melayu dan mengajar di SK, jadi kebanyakannya dia tak ada masalah dengan murid bukan Melayu. Okey, berjaya. Berjaya bila arahan kita mudah dan jelas. Lepas tu aktiviti menarik dan berkait dengan ilmu sedia ada mereka. Okey, jadi dekat sini contohlah kan kita nak ajar bahasa Melayu tadi, kita nak ajar yang saya kata perayaan Deepawali ke Chinese ke, kita minta murid tu yang ceritakan. Sebab kita sendiri nak cerita, bukan kita pergi bakar ciasam. Contohnya. So kita suruh dia yang ceritakan. Okey, jadi bila dia cerita, dia tahu benda tu dan murid lain akan hormatlah dia sebab untuk isi PDP ni budak tu dah tahu apa yang kita nak ajar kan. Okey, tidak berjaya jika aktiviti sentiasa bertumpu kepada kelompok tertentu. Maksudnya mentang-mentang lah macam contohnya budak tu pandai bahasa Melayu kan. So dia je nak pantun pun dia, nak sajak pun dia. So tu masalah. Tu dia akan buatnya tidak berjaya. Okey, yang kedua ialah aktiviti rumit. Okey, aktiviti rumit pun akan menyebabkan murid sukar nak buat. Okey, aktiviti rumit ni maksudnya sebenarnya aktiviti rumit tak apa, silap kat sini. Aktiviti rumit tak apa. Tapi arahan yang rumit yang menyebabkan murid-murid akan sukar nak faham. Okey? Biasanya macam itulah. Okey, 2E. Antara kesan negatif yang berlaku disebabkan kepelbagaian bahasa ialah berlakunya masalah berpuak antara murid terutama ketika melakukan aktiviti berkumpulan. Apakah yang dapat dilakukan bagi membasmi masalah ini dan usaha membentuk suasana kelas yang harmonis dan berasuh? Okey. Dia yang paling utama ialah biasakan autoriti memilih kumpulan di tangan guru. Maksudnya, bila kita dah masuk kelas, kita pastikan yang kita punya peraturan kelas, contohnya peraturan kelas saya, setiap kali aktiviti berkumpulan, saya yang akan tentukan. Okey, dia antara dua. Antara awak betul-betul nak guna macam autoriti, macam betul-betul nak nampak awak macam bos dalam kelas. Okey, ataupun yang kedua, kita bagi budak tu pilih kumpulan dia. Contohnya kan, okey buat 5 kumpulan. Dia pun pilih kumpulan. Lepas tu awak ambil contohnya batang aiskrim ke yang ada nombor kan 1, 3, 4, 5 tu. Lepas tu suruh dia pilih. Lepas tu dia pecah balik ikut nombor yang ada dekat dia punya batang aiskrim tu. Okay, so kalau yang cara yang kedua ni budak tak nampak lah yang cikgu dia tengah nak memecahkan dia. Dia ingatkan tu satu bentuk aktiviti. Okay, jadi cara yang paling saya nampak betul-betul dapat elak masa berpuak ni ialah biasakan autoriti memilih kumpulan di tangan guru. Okey, yang ni.
Okay, bagaimanakah guru memastikan interaksi yang efektif berlaku kepada murid mengenai bahasa atau lorat yang berbeza? Okey, lantik murid sebagai perantara guru dan murid lain. Asal ketukar. Okey, maksudnya bila dia budak tu suka berinteraksi, sebabnya contohlah dia cakap tu bau budu. Dia masuk-masuk daripada Kelantan, dia masuk-masuk datang kat KL Selayang, jadi dia kecek bau budu. So, macam mana kita nak pastikan dia tu bercakap? Nak pastikan dia ada interaksi dengan kawan-kawan dia. Yang pertama, kita perlu bagi dia satu jawatan. Saya salah tulis ni bukan ketua kelas, ketua kumpulan, sorry. Kita bagi dia satu jawatan atau perantara atau pembantu guru. So kita bisik, bila kita ada arahan, kita bisik kat dia. Cakap, okey, bagi tahu kawan-kawan awak, cikgu nak awak bentuk satu kumpulan. Okey, so tu salah satu cara. Lepas tu yang kedua, kita lantik dia sebagai orang yang memberi markah. Sebab bila kita stand lah, bila kita contohlah, saya lecturer, awak student. Bila saya markah dekat saya, apa yang awak buat kat saya? Awak bagi kek lah, awak bagi ni lah. Akhirnya kita akan cuba untuk berinteraksi dengan orang tu. So ni salah satu cara lah. Maksudnya bila orang tu diberi diberi tanggungjawab untuk bagi markah ke apa, orang akan cuba untuk bercakap dengan dia. Okey, yang kedua ialah menerusi aktiviti berkumpulan lah. Jadi memang kita tak nafi lah, memang untuk interaksi menerusi aktiviti berkumpulan. Okey, sosio budaya versus etika. Okey, ada 5 minit lagi. Saya akan cepatkan Okey, status sosial di mata murid. Siapa tahu ni jenama apa? Korang ada tak yang guna jenama ni? Budak kelas awak ada guna jenama Smiggle tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Status sosial di mata murid, dia berbeza dengan mata kita, dengan buku-buku yang kita baca. Bagi kita, okey, status sosial tu ialah kaya, pendidikan, apa semua. Tapi cuba bayangkan murid, awak seorang murid yang masuk-masuk, awak tak kenal pun mak ayah budak tu kerja apa. Awak bayangkan awak tahun 1, tahun 2 baru masuk sekolah, awak tak kenal pun kawan awak tahu ayah dia kerja apa. And budak-budak kecil ni dia tak ada tahu. Ayah awak kerja apa? Ayah kita doktor. Ayah kita ni tak ada. Dia orang tak sembang benda-benda yang dia orang tak nampak. Jadi apa yang dia orang sembangkan ialah benda ni. Kalau pergi ke sekolah, dia biasanya dekat sekolah bandar lah, Selayang, Gombak, area Selangor ni. Awak akan terkejut yang semua budak bawa Smiggle. Dan bila budak-budak bawa Smiggle, awak akan macam, oh dia bawa bekal nasi dia dalam bekas Smiggle. Oh anak orang kaya. Awak akan terus macam tu. Sebab cuba awak tengok harga dia. Harga beg dia, ni dekat Shopee kat Shopee murah sikit lah. Kalau dekat kedai, lagi mahal lah. 105, 120. Ni dia punya beg 115. Dia punya pencil case pun dah dekat RM50. Sama dengan awak punya foundation kan. Jadi, apa yang nak dikatakan kat sini, bila budak-budak dia jumpa sama-sama dia akan tengok barang. Barang apa yang budak-budak tu guna. Jadi, kalau contoh kan, awak tengok gaji parents dekat sini, masih dekat sini kan. Saya kan pembantu kelas, so saya boleh tengok gaji. Saya tengok je gaji parents tu tak sampai 3,000. Mak tak kerja, ayah kerja gaji 2,000. Tapi anak pakai pencil case Smiggle. Macam mana boleh pakai? Sebab budak-budak dia di mata dia orang, status sosial di mata dia orang ialah bila dia memiliki beg macam ni. Beg Smiggle ni. Mengamuk dia orang nak beg Smiggle. Macam zaman kita dulu lah. Zaman kita dulu nak ni kan, shaker punya mechanical pencil kan. So tu kalau siapa pakai shaker punya tu macam kaya lah. So sekarang Smiggle kaya lah macam tu. Okey, bagaimanakah komunikasi yang berlaku antara murid yang berbeza dari segi status ekonomi sosial masing-masing? Okey, jadi untuk ni memang saya jawab bergantung kepada isu, kebanyakan memang tak ada masalah. Diorang tak ada masalah sebab saya menjawab bagi budak sekolah rendah. Sebenarnya kalau ikut status ekonomi ni, sebenarnya dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah sangat pun sebenarnya. Sebab budak ni, budak tak berhati busuk macam kita. Macam tu. Sebab budak, dia orang bersih tau hati dia orang. Jadi dia orang tak ada masalah sebenarnya benda-benda macam ni.
Kita sebagai guru atau parents je yang nampak ni satu masalah. Okey, nombor 2, bagaimanakah tingkah laku murid yang berlatar belakangkan golongan elit dalam kelas dan bagaimanakah guru mengatasinya? Okey, macam tadi juga elite student ni biasanya high need student tapi bukan dari segi pembelajaran sebab elite student biasa budak yang berlatar belakangan golongan elit dalam kelas ni, dia orang dah pandai. Sebab apa? Sebab waktu dah tadika dah masuk little calypso, lepas tu dah masuk Brady Bunch ke apa, macam dia orang dah pandai English, dia orang dah pernah belajar bahasa Arab. Jadi dia orang tak ada masalah waktu PDP, benda apa ni, isi PDP dia orang tak ada masalah. Tapi dia orang bermasalah ialah benda yang bukan dari segi pembelajaran, iaitu cara kita nak jaga diorang, cara kita nak entertain diorang. Macam sama macam tadi lah, macam tiba-tiba WhatsApp cikgu, anak saya kata kawan dia pukul dia. Cikgu, anak saya kata dia punya Tupperware kawan dia ni, padahal Tupperware ada je bawah meja. Macam itulah. So bagi yang ni, tingkah laku ni dia jadi high need student lah. Cuma bukan dari segi pembelajaran. Okey, nombor 3. Apakah kesan positif terhadap akhlak atau murid-murid yang cikgu dapat lihat hasil daripada keperangan sosial mereka? Okey, jadi yang ni dia lebih kepada menghayati konsep negara bangsa. Macam jawab soalan korang punya exam kan. Murid lebih menghayati konsep negara bangsa, kepelbagaian kaum. Okey, sebab dia dah tengok dia dah bersama-sama dengan kawan-kawan dia. Sebab budak sekarang ni kan dah tak streaming kelas. Jadi kalau tahun 1 sampai tahun 6 tu, dia orang sama je. Kalau dengan budak budak Indian je. Jadi dia orang last sekali dia orang akan berkawan juga. Dia orang tak ada masalah pun sebenarnya. Dan dia orang akan jadi saling menghormati, bantu-membantu, bekerjasama. Okey, nombor 4. Adakah murid dan golongan daripada belakang dapat menunjukkan kerjasama semasa aktiviti PDP? Okey, yang nombor 4 ni memang sejawab bergantung kepada kecekapan guru sendiri. Sebab kita ialah kita yang menjalankan amalan pedagogi dalam kelas. Jadi kalau kita tak pandai nak tackle murid, mungkin golongan ni susah nak bagi kerjasama. Jadi, okey, contoh mudah. Contoh tahun 1. Tahun 1 tu tahun 2 ni, perangai dia suka pinjam barang orang. Ataupun dia suka pinjam atau dia suka ambil barang orang, ataupun dia suka tak bagi pinjam. Contohnya kawan tu tak ada pensel. Dia tak buat kerja. Kita pun tanya, kenapa? Contohnya nama dia Amir. Amir, kenapa tak buat kerja? So tak ada pensel. Lepas tu tanya dia lah, kenapa tak minta kawan? Dia cakap kawan tak bagi. Okey, contohlah masa tu saya tanya tu budak Indian. Contohnya David. David tu nama. David, kenapa awak tak tulis? Tak tulis sebab kawan-kawan saya tak nak bagi pensel dekat saya. Macam tu. Lepas tu, kita pun kata, awak rasa macam mana awak nak bagi kawan yang berbangsa lain ni pinjam? Adakah kita tanya, okey, siapa nak bagi pinjam? Okey, benda tu biasanya dia orang akan jadi rasa terpaksa. So, apa yang saya biasa buat, saya akan cakap macam ni. Okey, ada tak kat sini yang baik hati, yang memang suka tolong kawan-kawan nak bagi pensel? Okey, sekarang bukan pensel ni, dengan bukan pensel sekali bagi. Okey, jadi dekat sini bergantung kepada kecekapan guru. Kalau kita pandai tackle, dia orang akan mudah bekerjasama. Okey, Okey, yang persekitaran PDP, amalan pedagogi, manfaat kemudahan digital. Kenapa saya tulis yang ni Tak ingatlah. Okey, nombor 5. Adakah murid-murid dapat menunjukkan etika yang sama semasa mereka dan soalan ni kan? Saya tak faham sebenarnya soalan nombor 5 ni. Sama ada yang hantar kat saya tu typo atau saya yang tak faham. Adakah murid-murid dapat menunjukkan etika yang sama semasa mereka dan mempengaruhi tingkah laku rakan yang berbeza status ekonomi sosial? Okey. Untuk kefahaman saya soalan nombor 5 ni, mungkin soalan awak ialah adakah murid-murid tu dia akan terikut-ikut tingkah laku kawan dia yang berbeza status ekonomi kan? Bagi saya, diorang ni tak terikut tingkah laku. Tingkah laku sebab diorang, walaupun diorang nak terikutlah tingkah laku, diorang akan balik ke rumah. Diorang tak akan terikut tingkah laku, tapi diorang akan ikut apa kawan tu beli. Biasalah budak jealous dekat situ kan. So, tu jawapan saya.
Okey, jadi itu saja kot. Ada apa-apa soalan? Buka peluang untuk rakan lain tanya soalan. Ada apa-apa soalan? Atau ada yang tak jelas ke jawapan mana-mana? Saya boleh ulang balik. Tak ada? Nak tanya, Nak tanya apa ya? soalan 3A je tu. Ah? Soalan 3A kot. Dia yang tak salin, dia yang tak tanya. Hai, 3A. Ha. Yang pasal isu komunikasi. Cikgu bagi tahu bergantung kepada isu kan, baru ada masalah. Isu apa tu? Ha? Benda? Gemalah awak. Ada tak soalan tu? Ada kan? Bagaimanakah komunikasi yang berlaku antara murid yang berbeza dari segi status ekonomi sosial masing-masing? Okey, lepas tu soalannya? Jawapan Apakah? cikgu kata isu kan, bergantung kepada isu. Kebanyakannya tiada Isu. masalah. Isu apa tu? Kalau ada isu apa? Oh Allah. Kejap nak fikir. Bagaimanakah komunikasi? Sabar. Bagaimanakah komunikasi berlaku? Okey, yang ni sebenarnya Okey. Bagaimanakah komunikasi yang berlaku antara murid yang berbeza SES dia, ekonomi sosial masing-masing. Okey, berkaitan kepada isu kebanyakannya tak ada masalah. Okey, macam ekonomi ni merujuk kepada kekayaan lah. Jadi saya kata kebanyakannya tak ada masalah. Ialah bila dia, biasalah budak. Aku beli ni kat sini, kau beli kat mana? Aku beli kat sini. Sebenarnya tak ada masalah pun, biasa dia dengar budak macam tu. Tapi isu yang ada masalah ialah isu bila ambil barang kawan. Okey, ni isu besar bila dia ambil barang kawan, sebab isu ni kalau melibatkan budak-budak je tak apa. Tapi dia akan melibatkan family-family dia sekali, mak, datuk, nenek semua nak turun nak tanya mana hilangnya Tupperware. Contoh macam tu. Okey, jadi tu antara isu. Jadi kalau sekadar dia punya komunikasi berlaku komunikasi tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan budak dah ambil barang, di situ masalah dia timbul. Okey, menjawab tak? Menjawab. Yang lain? Tak ada dah Saya nak tanya. Saya? Dan dah cikgu. Ada. Amalin yang tanya tadi. Kenapa Amalin? Saya nak tanya, bagaimana cikgu menerapkan nilai murni dalam kalangan murid melalui kemahiran berbahasa? Allah, soalan dia kemahiran berbahasa, nilai murni. Biasanya saya akan buat yang macam saya cakap tadi lah. Sebabnya kalau macam awak pergi, ni saya cakap berdasarkan macam kakak dengan adik lah. Bila awak pergi praktikal, awak akan buat RPH kan, ada nilai murni kan. Biasanya kalau awak ada nilai murni kat tepi-tepi awak punya RPH tu, lecturer akan suruh awak sebut benda tu.
Contohlah awak tulis, okey, di sini nombor 1, aktiviti nombor 1 murid akan bekerjasama. So awak akan sebut, okey cikgu nak awak semua bekerjasama ni. Tapi bila kita sebagai guru dah memang ada dalam kelas, kita akan sempat sebut pun bekerjasama ke apa ke, kita akan sempat sebut. Kita akan selit secara natural lah. Antaranya ialah dengan buat macam tadi. Maksudnya kalau contohnya kalau macam kemahiran berbahasa tu kan, saya akan galakkan budak untuk jadi ketua ketua perantara atau ketua kelas. Biasanya macam tu. Sebab bila kita dah jadikan dia ketua, saya akan pakaikan, alamak saya tak ada kat sekolah. Saya akan pakaikan dekat dia punya baju atau poket baju tu satu letek yang nama dia Cikgu Muda. Macam Doktor Muda, macam satu program Doktor Muda tu. Kita akan pakaikan Cikgu Muda. Jadi budak-budak ni yang akan jadi perantara kita. Dan sebenarnya benda ni bukan saja untuk bahasa. Dia ni boleh gunakan, satu dia boleh tolong cikgu. Sebab budak-budak yang jadi yang dapat title Cikgu Muda ni biasanya budak-budak yang dah siap kerja. Jadi budak-budak yang dah siap kerja ni selalu ganggu cikgu. Kita tak nak bagi dia ganggu kita, dia suruh dia ganggu kawan dia. Macam mana dia ganggu kawan dia ialah dengan membantu kawan-kawan dia. Dan waktu dia jadi cikgu muda ni, memang saya cakap awak kena cakap bahasa Melayu sahaja. Kalau saya dengar cakap bahasa lain, memang kena lucut lah benda tu. Dan benda tu ada dalam 10 macam tu lah. 10 atau dekat 10 je biasa saya bawa dalam kelas. Okey, jadi tu salah satu cara dia lah. Maksudnya kalau macam awak praktikal, awak akan sebut tau nilai murni dia tu. Tapi kalau macam awak dah jadi cikgu sebenar, awak tak sempat pun nak sebut. Jadi benda-benda macam tu dia akan secara natural je. Budak akan sendiri, dia akan bercakap dengan kawan dia. Dia sendiri, dia dengan sendirinya pergi tolong kawan dia buat kerja. Macam tu. Okey, ada lagi? Tak ada 1 minit dah. Tak ada ni. Dah nak habis dah. Ada cikgu. Ada cikgu apa? Cikgu, Ya. apa perbezaan etika bagi murid yang kaya dengan murid yang biasa-biasa? Oh. Okey, biasanya budak ni bagi saya lah kan, kalau budak tu dia tahun 1, tahun 2, etika dia tu okey je. Maksudnya sebab dia budak, dia baru, dia tak terbawa-bawa mak dia punya parents punya adab dekat cikgu tu kepada kita. Faham tak? Dia tak bawa-bawa. Tapi bila dia dah masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia dah kenal and dia dah faham yang kalau aku buat macam ni, parents aku macam ni, tu jadi masalah. Jadi adab dia biasanya kalau macam budak etika, kalau budak yang had sedar parents ni, dia punya etika ialah kita tak sentuh dia. Okey, macam tu. Maksudnya aku buat apa-apa pun parents, cikgu tak sentuh aku. Tapi kalau budak yang susah ni pula, aku tak buat kerja sekolah pun, cikgu sentuh pun, mak ayah aku tak marah aku. Okey, faham tak beza tu? Maksudnya kalau kita jadi kalau awak nak marah yang mana? Kalau saya rela marah yang susah ni. Sebab kalau kita marah yang susah, dia kena marah dengan kita, dia balik rumah pun mak dia tak marah juga dia. Dia pun kalau tak pun mak dia marah dia. Tapi kalau yang senang ni, jadinya kita marah dia, mak dia akan marah kita. Okey, tu beza dia. Jadi tapi kalau tahun 1, tahun 2 sebenarnya dia tak ada beza sangat pun. Dan awak pun tak boleh baca dia orang ni, budak ni macam ada seorang budak tu kan, nama dia apa macam Isma tu, nampak bersih je. Lepas tu boleh cakap English, kerja siap. Tapi bila saya check untuk borang awal persekolahan, rupanya budak dia parents dia susah. Akhirnya bila budak tahun 1, tahun 2, awak tak nampak pun dia punya dia punya sosial tu selagi awak tak tengok dia punya salary. Mak ayah dia punya gaji. Tapi bila dah tahap 2 baru awak nampak beza tu sendiri. Okey, ada lagi? Saya sebenarnya. Ada lagi ke? Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada, kita
setakat itu sajalah kita punya pertemuan hari ini. Ada lagi ke soalan? Tak Tak ada dah. ada. Saya anggap tak ada lah hari ni Jadi terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Cikgu Ayuni sebab sudi meluangkan masa yang hampir 1 jam ni untuk kami lakukan temu bual. Jadi kami doakan semoga cikgu dimudahkan urusan selalu dan terima kasih juga sebab sudi berkongsi ilmu dan pengalaman. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi ada soalan dan kita akhiri temu bual kita dengan tasbih kafarah dan suratul Ikhlas. Terima kasih semua. Okey, sama-sama. Terima kasih juga semua. Terima kasih cikgu. Sama. Kakak gambar tu cikgu. Terima kasih cikgu. Ada. Cikgu nak gambar. Izati nak tengok gambar cikgu. Jati juga. Okey. Tunggu kat kamera. Laila masuk Laila.